Mula dengan people first. People first ni kita mesti merupakan kerajaan yang amat prihatin dan amat dekat di hati rakyat, dan bukanlah merupakan kerajaan yang elitis ataupun kerajaan yang pro big corporation ataupun kerajaan yang ada dengan kroninya dan nepotismenya. Tidak, dia mesti kerajaan yang mementingkan rakyat. Jadi saya akan tekankan perkara ini. Sebab tu saya dah mulakan dengan walkabout hari kedua. Secara informal, saya pergi pada kawasan Petaling Street, saya pergi kawasan Kampung Kerinci, saya pergi pada Brickfields. Maknanya Kampung Kerinci itu kawasan Melayu, dan Street itu kawasan Cina, Brickfields kawasan India. Saya nak tunjukkan bahawa maknanya kita mesti merupakan pemimpin yang dekat di hati rakyat, less formality. Saya kata tidak ada amparan merah, tidak ada bunga bangga, tidak ada kompak. Saya turun bawah walaupun sebagai Perdana Menteri, tapi saya tak ada rasa kekok untuk saya berjumpa dengan rakyat biasa, the ordinary man. Satunya apa tadi? Performance now is maknanya saya tekankan tindakan disegerakan, sebab rakyat ingin melihat sesuatu itu berlaku. Maknanya they want to see it happen. Jadi apa-apa yang kita nak buat tu kita mesti buat cepat, pantas dan boleh dilihat oleh rakyat. Jadi kalau maknanya saya akan tekankan outcome, bukan saja output tapi outcome. There is a fine distinction between output and outcome. Jadi ini akan merupakan style pentadbiran saya. Pentadbiran baru ialah bahawa kita akan memberi utamaan pada performance based leadership. Dari penjelasan Datuk ini, apakah hal semacam itu di masa lalu tidak dijalankan atau kurang dijalankan? Dijalankan, tapi perlu diberi fokus yang lebih. Sebab waktu Pak Lah jadi Perdana Menteri, dia sudah melihat pada satu konsep yang begitu baik, iaitu cemerlang, gemilang, terbilang. Ini merupakan destinasi kita. Tapi untuk sebelum kita sampai ke situ, dan juga negara maju wawasan 2020, saya tekankan apa yang patut kita lakukan now. Maknanya the process. Prosesnya apa? Prosesnya unity, people first, dan performance now. Jadi kalau kita lakukan perkara ini, insya-Allah kita boleh sampai kepada negara yang terbilang dan negara maju, insya-Allah. Datuk Sri malam tadi memberikan kabar gembira bagi dunia wartawan Malaysia maupun internasional ini, menjamin kebebasan pada pers yang bertanggung jawab, tidak memihak pada pemerintah. Apa upaya Datuk Sri untuk mengekalkan, dan apakah ini termasuk era kebebasan pers Malaysia yang bertanggung jawab? Saya suka untuk melakukan engagement dengan kooperatif, kerjasama yang kooperatif dengan media, supaya kalau kita ada hubungan yang berasaskan pada prinsip dan kaedah cooperative arrangement, kita saling faham memahami. Sebab media ada peranan, sebab kalau pemimpin dalam kerajaan tidak boleh ditegur sama sekali, tidak boleh dikritik sama sekali, kami seolah-olah merasakan kami ini kebal. Dan kekebalan itu merupakan satu yang tidak baik, sebab mungkin kita akan salah guna kuasa, mungkin kita akan terlalu angkuh dengan kedudukan. Jadi itu peranan press untuk mengkritik, cara membina, konstruktif, kritisan. Tapi di samping itu, press pun mesti ada tanggungjawab, ya. Jangan buat personal attack yang tidak berasas, dan menggunakan rumor sebagai satu berita yang seolah berita itu sahih sebagainya. Jadi a responsible press mesti merupakan satu yang sebahagian yang penting dalam
demokrasi yang sihat. Datuk, naiknya Datuk jadi PM ini banyak dinanti-nanti oleh Tuan Bugis yang bisa Pak Datuk. Ini banyak perkara dia dapat IC project ini, terus kemudian diperkarakan oleh kerajaan tempatan itu. Bagaimana Datuk menangani kes ini? Saya tidak mau dilihat sebagai Perdana Menteri kesukuan, tidak. Itu asal usul saya Bugis, tapi saya merupakan Perdana Menteri untuk semua. Jadi saya akan berlaku adil pada semua kelompok. Kemarin itu apa yang Datuk bisa pelajari dari pas leadership kemarin, karena selama Pak Lah itu kan challenge banyak dari masalah negeri, sosial, lalu tekanan oposisi begitu. Apa kira-kira Pak Perdana Menteri bisa melihat pengalaman kemarin itu untuk memperkuat? Saya beruntung sebab saya menjadi Timbalan Perdana Menteri selama 5 tahun semasa Pak Lah jadi Perdana Menteri, dan sebelum itu saya jadi Menteri sejak tahun 86 di bawah Menteri Tun Mahathir. Jadi saya ada advantage-nya kerana saya boleh melihat corak dan gaya kepimpinan kedua-dua Perdana Menteri. Itu jadi sebagai pengalaman yang amat berguna bagi saya untuk mencorak pentadbiran baru nanti. Tentu sekali setiap Perdana Menteri ada perbezaan dari segi gaya, style, coraknya, emphasisnya, fokusnya. Tapi matlamatnya tetap sama. Matlamat yang nak dicapai itu sama. Ya. Datuk tidak terbayang-bayang oleh kedua pemimpin besar ini? Tidak, sebab mereka pun faham. Pak Lah memberitahu kepada saya, dia faham bahawa saya mesti mencorakkan pentadbiran saya dengan cara saya tersendiri, dan dia akan beri sokongan pada apa-apa yang saya akan buat. Itu satu yang saya amat appreciate lah. Maknanya dia faham bahawa saya perlu diberi kebebasan untuk membuat keputusan, membuat apa-apa dasar. Dan saya beritahu bahawa tentu sekali ada kesinambungan juga waktu yang Pak Lah buat yang tepat, yang baik, itu kita teruskan.